Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Zulkifli Zainuddin, semua sahabat yang hadir pada malam yang mulia ni. Syukur pada Allah kerana dihimpunkan satu majlis ilmu ya. Saniah Nadin. Jangan lupa tahu share pada teman yang lain dan turun bagi komen. Jangan biarkan saya keseorangan malam ni. Bagilah komen-komen yang menarik. Ya. Baik. Hidayah dan salam. Malam ni rujukan kita adalah Majma'ul Ahbab wa Tazkiratu Ulil Albab. Ya. Majma'ul Ahbab wa Tazkiratu Ulil Albab. Baik. Macam mana nak bagi dia tak pusing ni tuan-tuan? Nampak kitab ni. Majmu'ul Ahbab. Okey, Majmu'ul Ahbab, kitab bicara tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Terima kasih yang send star pada saya malam ni. Mina Aidah. Baik, sahabat yang masukkan adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kita berkenalan dengan nasabnya adalah Talha bin Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana Al-Qurashi Al-Makki. Demikianlah seperti yang disebut dalam Syiar Alamin Nubala Al-Mizan Al-Salan Khadijah. Tolong share tahu pada teman yang lain. Ajak malam ni moga sambil berehat tu boleh kita mendengar ilmu yang menyuburkan iman insya-Allah. Kerana mendengar ilmu tentang kisah para sahabat ni, mereka merupakan nyaksi terbaik untuk menjadi contoh kita pada hari ini. Bukannya pemain bola sepak, bukannya star dalam artis dan sebagainya. Yang kita lihat adalah yang Ma'had Gai Nafi adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jadi Talha bin Ubaidillah ni termasuk salah seorang yang dijamin masuk syurga. Abdul Rahman Auf kita kenal, Abu Bakar kita kenal saya nulis Al-Wasahlan. Ali bin Abi Talib itu sangat terkenal di kalangan kita. Talha bin Ubaidillah ni tak ramai yang ambil berat tentang mengenali sahabat ini Baik. Kita rujukan kita malam ni daripada kitab Majma'ul Ahbab wa Tazkirah Ulil Albab. Baik. Jadi sahabat ni tergolong di kalangan yang mula-mula masuk Islam dan termasuk Muslim yang paling banyak disakiti di jalan Allah. Laqad uziya katsiran qabla al-hijrati ila Madinah, sebelum dia berhijrah ke Madinah. Para ulama bersepakat bahawa Talha tidak ikut serta dalam perang Badar kerana beliau telah pun dipertanggungjawabkan untuk mengintai kafilah dagang Quraisy ke Syam. Jadi tidak hadir dalam perang Badar itu bukan kerana keuzuran yang biasa-biasa, tapi ia merupakan satu permintaan, suruhan, perintah daripada Rasulullah SAW untuk beliau mengintai kafilah dagang Quraisy ke Syam. Kita tahu perang Badar ni berlaku kerana Nabi telah memerintahkan para sahabat untuk merampas kembali harta-harta mereka yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan dalam perjalanan perdagangannya dari Syam. Adil lah tu. Kerana golongan ni telah pun merampas harta orang Islam Akmal Tilko. Salam, terima kasih dah share. Mikirlah barakallahu fikum. Terima kasih yang send star pada saya malam ni tahu. Jangan lupa tahu, sebelum terlupa untuk hadir ke program Cyber Sale yang Telaga Biru sedang adakan sekarang. Alhamdulillah banyak buku yang ditawarkan. Menarik sangat harganya. Majma'ul Ahbab saya nulis. Kitab ni belum lagi terjemahkan dalam bahasa Melayu. Sayang sekali. Sarina Mat Nayan, ahlan wa sahlan. Tapi jangan lupa untuk hadir ke Telaga Biru kerana kami sedang mengadakan year end sale. Beberapa hari saja kita akan menamatkan tahun 2022. Moga bertambah iman mudah-mudahan bertambah ilmu. Kena baca tuan-tuan. Pada ini banyak bahan bacaan rujukan kita, tapi bacaan-bacaan yang kita tahu sumbernya di mana. Banyak kisah-kisah yang kita terima dalam media sosial sebagainya, tak tahu saringan rujukannya di mana tahu. Suzy Daniel Jadi ambil berat untuk membaca buku-buku yang berkualiti. Alhamdulillah di Telaga Biru kami sangat berhati-hati dalam penerbitan. Hayan, ahlan sahlan semua, jangan lupa hadir beramai-ramai. Tawaran kita menarik tau. Satu kotak beli buku, pilih apa saja, baru RM50. Kita pun nak move ke tahun baru ni, mudah-mudahan ada peluang untuk penerbitan bahan-bahan yang baru. Bahan-bahan yang ada tu bukanlah tak berguna, tak dipakai, obsolete dan sebagainya, tak. Bahan tu bagus semuanya. Cuma kita perlu pada pendekatan yang lebih moden pada hari ini. InsyaAllah tahun 2023 kita akan terbitkan buku-buku yang banyak untuk jadi hidangan rohaniah kita kat rumah Ahli Syam. Jangan lupa tahu Zuhair Zainal Al-Qaisi, Qusay Al-Fisbi. Apa ni Al-Fisbi? Satu kotak baru RM50. Nak
beli mungkin satu dah RM50 ya, tapi sekarang satu kotak RM5. Hadiah tau. Yang duduk kat Kuala Lumpur boleh terima pesan daripada adik-beradik kita yang lain. Jadi personal shopper lah, PS lah. Hadiah di Telaga Biru. Bukan kat Zazan Travel, kat Telaga Biru. Assalamualaikum, saya Saifuddin Osman ya. Assalamualaikum, barakallahu fikum. Terima kasih. TikTok entah banyak bahan-bahan yang dapat mendidik orang. Saifuddin, terima kasih ya. Okey. Jadi sahabat ni tergolong di kalangan yang mula-mula masuk Islam dan paling banyak disakiti. Laqad uziya kathiran qabla al-hijrati ila al-Madinah. Kerana tidak ikut perang itulah beliau sangat sedih hingga Nabi menentukan bahagian ghanimah dan beri upah untuknya atas tugas itu. Hafizah Jazuri, Sania Nadin, macam nak order boleh pergi ke www.telagabiru.com.my. Itu kalau nak order online, Fazilah ya. Tapi kalau nak pergi ke Telaga Biru banyak boleh pilih sendirilah. Boleh pegang, tengok, rasa. Pegang buku tu mau ada nikmat kan. So kita pegang buku ni lah ni. Maka sedap pegang ni. Seronok pegang pak. Majmu'ul Ahbab kita baca sekarang ni. Pada bab menceritakan sahabat yang namanya Talha bin Ubaidillah ya. Okey. Oleh kerana Talha ni sedih tak dapat menyertai rombongan bersama dengan perang Badar, para sahabat pimpinan Rasulullah itu, maka Nabi nak mengubati perasaan sedih itu. Nabi SAW telah pun meruntukkan untuknya satu bahagian daripada rampasan peperangan, supaya melegakan, menghilangkan rasa gusar dalam hatinya bahawa iman dia tak diterima, dia tak terpilih. Mengapa Rasulullah SAW tak ajak dia pergi sekali. Jadi rasa kerisauan macam tu yang timbul, Nabi nak padam, nak elakkan ya Faridah. Maka Nabi kita SAW dengan penuh kasih sayang dan keprihatinannya telah pun memberikan kepada Talha sebahagian daripada peruntukan peperangan bagi menampakkan Cik Zunasi bahawa tugasannya tak kurang penting jika nak dibandingkan dengan kumpulan mujahidin itu. Dalam Sunan Tirmizi dengan sanad yang hasan disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda dalam perang Uhud, aujab Talha. Talha pasti mendapat syurga. Aujab Talha. Talha pasti dapat syurga. Jadi maksudnya Talha ini pasti mendapatkan syurga kerana perlindungan dan kepeduliannya terhadap Nabi SAW. Iaitu bayangkan ketika perang Uhud itu berlaku, maka banyaklah banyaklah serangan ditujukan kepada Nabi dan telah pun tersebar rumours mengatakan bahawa Nabi kita telah terkorban. Maka berbagai bentuk senjata yang telah pun jatuh pada Nabi SAW sehingga gigi baginda patah, gusi baginda berdarah, melilit sampai ke kaki sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menjadi perisai hidup untuk Rasulullah? Talha bin Ubaidillah. Kerana rasa sesalnya tak dapat bersama dalam perang Badar, maka dalam perang Uhud, Hazanah ya, Talha ni telah pun membuktikan kepahlawanannya yang luar biasa, itu melindungi Nabi, menjadi perisai hidup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu bahkan dia telah membongkokkan badannya dan mempersilakan Nabi naik atas belakangnya untuk menyelamatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan semua yang hadir. Terima kasih kerana hadir, kerana share dengan teman-teman kita lain. Moga usaha kita sharing ini termasuk dalam jihad di jalan Allah SWT. Pada ini jihad tuan-tuan sukar untuk kita lakukan, tak ada kemampuan dah kita. Kalau jihad difardukan, itu ramai kita ni tak wajib kena jihad disebabkan hutang yang banyak keliling pinggang. Tapi kita dapat memberi sharing, kongsi-kongsi ilmu kepada orang ramai ni, moga-moga kita mengajak manusia memahami Islam. Ini juga satu mujahadah, satu jihad. Ya, Nisa Usman, ahlan wa sahlan. Keistimewaan Nabi kita Talha ini begitu banyak. Tapi kat sini kita hanya sempat cerita sepintas lalu sahaja. Yang pertama, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika berlakunya perang Uhud, kaum muslimin mundur, Rasulullah SAW berada di tengah 12 orang sahabat, salah satunya Talha bin Ubaidillah. Kemudian kaum musyrikin menunjuk mereka. Nabi lantas bertanya kepada para sahabat yang menunggu baginda, siapa yang sedia melawan kaum itu? Talha menjawab, Ana ya Rasulullah. Namun Nabi berseru, tetaplah engkau di tempatmu. Ibqa fi makanaka. Seorang lelaki pun mengajukan diri, aku. Maka Nabi berkata, ya kamu. Lelaki itu bertempur hingga gugur syahid. Nabi sempat menoleh kepada yang lain. Ternyata kat situ ada kaum musyrikin juga. Baginda lalu bertanya, siapa yang akan lawan mereka? Talha menjawab, saya. Namun Nabi berkata lagi kepadanya, tetap engkau di tempatmu. Makanaka. Lelaki Ansar itu pun mengajukan dirinya, saya. Maka Nabi bersabda, ya. Lelaki Ansar itu perang hingga gugur. Kemudian demikianlah dialog dan bagaimana mereka menawarkan diri mereka untuk mati syahid.
yang tinggal melindungi Nabi hanyalah Talhah bin Ubaidillah sahaja. Nabi kembali bertanya, siapa akan melawan orang itu? Ni ramai, tuan-tuan bayangkan. Nabi bersama dengan para sahabat, berbelas-belas orang yang melindungi Nabi, yang lain semua ada sebagainya yang telah melarikan diri. Maka Nabi SAW telah pun berkata, siapa nak lawan musuh? Musuh datang ramai ni daripada segenap penjuru. Bila Talha menawarkan dirinya, Nabi kata, tidak, engkau stay kat sini wahai Talha. Kerana yakinnya Nabi terhadap Talha ini untuk bersama dengan Nabi dalam saat-saat genting itu, tuan-tuan. Kemudian Talha pun bertempur melawan 11 orang musuh sehingga jari-jarinya putus. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Putus jari-jari Talha, tuan-tuan. Kita ni kalau nak pergi bersih tak cicak kat masjid pun takut jari kita kotor. Nak ambil sejadah dekat masjid tu, nak kibas kat luar pun rasa macam takut debu-debu dan sebagainya. Kalau kita pergi ke bilik air lagi pula, bilik air bau macam-macam. Tak tahu tak orang Jepun kalau masuk ke bilik air, kalau ada kesan-kesan air walaupun sedikit, mereka beranggapan bahawa tandas itu masih kotor, tidak dibereskan dengan betul. Kadang-kadang kita suka, cuba kita bayangkan kalau kita masuk tandas kan, tengok tandas tu kering, bersih, bau wangi pula, seronok tak Rina Umar? Seronok kan? Tandas lelaki baik, perempuan baik. Kat pejabat ke, kat masjid ke mana-mana lah. Kat rumah kita ke, seronok kan kalau kering, bersih, bukan kering kotor, tak kering bersih. Bayangkan kalau kat Jepun ataupun orang Jepun berada bersama dengan kita, dia tengok bilik air kita ni, memang dia kata pengotor benar kita ni. Cuba ambil sikap. Kita memang tak mampu nak lap, tak ada mop. Cuba bersihkan bilik air tu. Dan kita ni bila keluar daripada hotel, kat Mekah, Madinah contohnya balik umrah, cuba pastikan didik diri kita, tarbiyah diri kita, buang mazmum dalam diri kita, supaya kita bersihkan tandas dan juga katil kat bilik dalam Mekah, Madinah tu. Cuba ambil sikap ni, tuan-tuan. Tawaduk-lah. Kita kan baru sempurnakan ibadah umrah kan. Kan ke tanda penerimaan ibadah umrah itu ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Banyak senyum orang, banyak bagi salam, banyak bagi makan. Kalau kita bersihkan bilik tu, dah cleaner tu masuk ke bilik, seronok dia tengok bersih bilik kita. Haji Jasin ya. Haji Jasin Abdullah. Seronok dia. Dia pun akan cakap, thumbs up, orang Melayu, orang Malaysia kau datang macam ni bersih, dia masuk bilik macam tu juga dia keluar macam tu juga, bersih kemasnya. Make it proper lah, tuan-tuan. Kita ni buat ibadah kan. Ya. Jadi balik pada cerita tentang Talha bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia ni, begitu sekali pengorbanannya sampai putus jari-jarinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cuba bangunkan dalam diri kita, didik diri kita. Kalau kita ada office kan, kita bos kan, kita latih kat bilik bilik air, siap-siap ada pengering air tu, mop ke, latih staff untuk bersihkan. Nanti kalau travel pergi Jepun nanti ada peluang, staff kita dah jadi macam orang Jepun. Bukan orang Jepun lah, orang Islam lah, pembersih kan. Gitu juga kat rumah, gitu juga kat masjid. Kita tak jadi JK masjid pun, tak mesti jaga JK masjid baru nak bersihkan masjid kan. Besok Sabtu Ahad Syarif Osman, cuba ambil peluang tanggungjawab. Sebelum keluar tu wajibkan anak ayah semua nak keluar pada outing. Okey, jom kita pergi surau dekat rumah tu, kita bersih, cuci, jadikan dia kemas, wangi, kering semua. Kalaulah kita dalam satu perumahan ada 100 buah rumah orang Islam, semua buat begitu, ya Allah bersihnya masjid kita. Ya bagi-bagi. Yang ni mop, yang ni vacuum, yang ni bersihkan tingkap. Kan best kalau macam tu kan. Mansur Awang ada masalah. Dia bicara bersifat tamadun tau. Kalau kita pergi negara umat Islam yang paling pengotor sini tandas ni. Tandas air-airnya, tak ada masjidnya. Kadang-kadang ular pun ada dalam tandas. La ilaha illallah Rasulullah, pengotornya. Macam mana kita nak atasi benda ni? Masjid semua cantik dah. Masjid semua first class dah, macam kat Turki dah. Tapi pengotornya, ya Allah. Jadi kita cerita tentang amalan yang ada pada sahabat Nabi. Talha memperjuangkan Islam sampai putus jarinya. Kita tak boleh nak sampai ke tahap itu. Buatlah sesuatu yang seperti itu. Kotorkan badan kita untuk rumah Allah contohnya. Bersedialah untuk membersihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Surau, masjid, sekolah, ambil peluang peranan ini. Pejabat, bagi orang yang selesa, gembira. Kita mendapat doa mereka tahu. Kalau bayangkan kalau kita pergi ke tandas itu, bersihnya, kita pun ya Allah syukurnya, kita pun bersedekah, seronok kita nak bantu masjid tu, sebab tahu bagaimana disalurkan dananya dengan cara yang betul. Padahal orang-orang baik macam tuan-tuan yang pergi bersihkannya, bukan duit masjid sangat pun. Semua rasa kebertanggungjawaban dan juga semua rasa sense of belonging itu.
Ahlan wasahlan semua ya. Baik. Dari Musa bin Talha min abihi an abihi annahu qala, daripada bercerita Talha bin Ubaidillah pernah memperoleh harta sebanyak 700,000 dinar. 700,000 dinar dari Hadramaut. Sepanjang malam dia gelisah dan tidak dapat tidur. Melihat perkara itu, isteri bertanya, ada apa denganmu? Talha menjawab, aku berfikir tentang wang yang diterima itu. Apa yang sebaiknya dilakukan saat memiliki harta sebanyak itu di rumahnya malam ini? Risau. Bukan risau kena rompak tau. Risau mati tak dijawab. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Cikgu Rohana ya. Yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Maka inilah kata-kata yang sangat karamah daripada para sahabat. Isterinya menasihatinya, tansahuhu, ingatlah posisimu antara sahabat besok, mintalah agar dibawa mangkuk, bagikanlah harta itu, bawakanlah bekas-bekas untuk dibahagikan harta itu. Maka Talha muji isterinya, semoga Allah merahmatimu, kamu benar-benar muwaffaqah binti muwaffaq. Tengok kata-kata penduduk isteri pujilah isteri kita, banyak jasa dia, banyak kebaikan dia, banyak kesungguhan dia menjaga kita tahu. Jadi Talha ni bila dengar kata isterinya yang sangat matang dan bijak itu, beliau berkata, ya rahimakillah ya muwaffaqata binti muwaffaq. Wahai isiku, Cikgu Sarudi ya halal dihisab, ya haram dihazab. Betul cikgu. Ya, dia muji isinya mengatakan, ya Allah, isiku engkau seorang yang mendapat taufik, anak kepada yang mendapat taufik. Bapa mertua aku tu bapa engkau lah, sebaik-baik orang. Jangan kita keji, kita kutuk pak mentua kita tahu. Kalau kita nak tegur isteri kita, satu kelemahan yang ada padanya, kebaikannya banyak, tapi mungkin ada kelemahannya. Tegurlah dia dengan orang yang dia senang, mak dia sendiri. Cakap pada dia, sayang, kalau mak tu dia dah tebuk susu, nak buat air Nescafe tu, nanti susu tu dia simpan dalam bekas. Bekas tu kat mana dia beli? Padahal kita nak beritahu isteri kita, cuhai, tinggal susu tak tutup contohnya. Cakap dengan mak dia, dia gembira tahu. Jangan cakap mak kita. Yang para isteri yang mendengar ceramah malam ni, bukan celoteh ni, nasihat tahu. Kita kalau nak tegur suami kita pada kelemahan-kelemahannya, memang banyak kelemahan suami macam saya ni, banyak kelemahan. Maka jangan duk tegur bapak enti tu. Kata bandingkan suami dengan bapak enti itu jauh lebih baik daripada suamimu. Tegur suami dengan bapak suami, pak mentua awak lah. Cakap, bang, ayah abang tu daripada dulu memang dia bangun awal. Kita nak tegur suami kita bangun lambat, maka kaitkan dia dengan individu yang dia senang, bapak dia. Umur dia 30 tahun, dibesarkan oleh bapak dia begitu lama, pendidikan. Jadi dia senang. Jangan kita bawa cerita bapak kita, bapak kita hebat. Jangan. Macam tu Okey, ini antara wasiat para muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah. Jadi Talha ni muji isinya dan berkata, ya muwaffaqah binti muwaffaq, wahai isiku, engkau ni memang selalu mendapat taufik daripada Allah. Bapa engkau pun memang orang yang sentiasa mendapat taufik daripada Allah. Maksudnya kalau saya terjemahkan ni, wanita yang diberi taufik, puteri dari lelaki yang diberi taufik. Mana bapa mentua kita lah. Keesokan paginya Talha pun minta dibawa beberapa bekas yang besar, dibahagi-bagikan kepada kaum Muhajirin dan juga Ansar. Talha juga mengirim satu bekas kepada Ali bin Abi Talib. Lalu isteri Talha berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad. Talha ni dipanggil, nama dia ada anak nama Muhammad macam Nabi, Ku Aisyah. Maka dia dipanggil sebab Abu Muhammad. Kita kalau panggil isteri kita kan, katalah anak kita ada nama Khadijah, nama dipanggil dia Ummu Khadijah sekali. Ikut sunnah Nabi lah. Isteri kita pula panggil kita ya Aba Khadijah, bapa kepada Khadijah. Kan mesra kalau macam tu. Kadang-kadang panggil dia muwaffaqah. Muwaffaqah makna yang diberi taufik, perempuan yang mendapat taufik daripada Allah. Muwaffaqah. Muwaffaqah. Faham? Ada orang nama anak dia Ahmad. Ahmad, contohnya Ahmad Hasan. Maka panggillah nama dia, isi kita tu Ummu Ahmad. Ya Ummu Ahmad. Macam tu mesranya panggilan cara Rasulullah SAW. Wahai Abu Muhammad, tidakkah kita mendapat bahagian dari harta itu? Talha pun menjawab, ke mana kau pergi sejak pagi tadi? Bahagianmu ada apa yang tinggal di sini? Isinya menjelaskan kepada perawi bahawa yang tinggal rupa-rupanya untuk isinya itu hanyalah sekitar 1,000 dirham. Yang didapat 700,000 dinar, yang tinggal cuma 1,000 dirham saja. Yang lain habis dibagi kepada para sahabat yang ada kelilingnya. Begitu mulianya hati beliau.
Baik, kita bolehlah praktik perlahan. Tanam pokok durian ke kat rumah, yang cantik, yang besar tu bagi kat adik-adik, bagi kat kawan. Yang kecil tu kita ambil. Boleh tak? Atau bagi beli durian, beli 10 biji ke, banyak tu 10 biji sampai RM1,000 nanti. Ya. Maka yang cantik tu bagi kat orang yang kita sayang. Adik-adik, ayah, ibu. Yang kecil tu kita ambil. Tak apalah makan banyak nanti kolesterol tinggi pula, contohnya. Jadi Ali bin Zaid menuturkan bahawasanya seorang Arab datang bertemu dengan Talha dengan tujuan minta satu padanya. Orang itu mendekati Talha, lalu Talha menyatakan, ini benar-benar keluargaku, hadza min ailati. Tak ada seorang pun yang minta kepadaku dengan cara begini sebelum kamu. Aku memiliki sebidang tanah. Osman yang beriku tanah berharga 300,000 itu, maka ambillah untukmu. Orang Arab tu datang minta, cakap baik-baik. Talha ni bagi tanah dia. Tanah tu pula adalah pemberian daripada Osman. Nilainya kan murah tu, 300,000. 300,000 dinar, mahal tu, Faridah. Macam kita 3 juta lah bagi kat orang. La ilaha illallah Rasulullah. Jika kau mahu, anggaplah aku telah beli tanah itu dari Osman dan wang pembeliannya aku berikan kepadamu. Orang Arab itu lantas berkata, aku ingin harganya saja. Maka Talha pun berikannya. Dia tak nak tanah, dia nak duit. Maka Talha beri kepada orang itu tanah. Begitu mulianya Talha ni. Dari Talha bin Yahya radhiyallahu an, dia menceritakan kisah yang dituturkan oleh datuknya Su'dah binti Auf Al-Mirya, isteri kepada Talha bin Ubaidillah. Satu hari aku bersama dengan Talha dan ketika itu kelihatan cemas. Maka aku bertanya, barangkali engkau cemaskan satu yang dibuat oleh isterimu? Talha menjawab, tidak, demi Allah, sebaik-baik isteri seorang Muslim adalah kamu. Tengok dia puji isteri dia. Kita pernah nak puji isteri kita. Duduk dengan anak-anak cakap, memanglah ibu kamu ni kalau masak, tak ada siapa dapat lawan. Pernah cakap macam tu. Ya Allah, sepanjang ayah kahwin dengan ibu kamu, memanglah segala-galanya tak pernah pun ayah gosok baju. Semua digosok. Pernah puji tak isteri macam tu? Saya yakin tuan-tuan yang ada menonton pada malam ni semua memang sangat menghargai isteri. Alhamdulillah. Nabi telah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Tanda orang itu bagus, baik imannya, dia baik pada isterinya. Baik-baiklah kita pada isteri kita. Sama ada tiba hari nanti dia pergi dulu atau kita pergi dulu. Sabarlah atas kelemahan masing-masing. Itu baik. Talha menjawab, tidak, aku tidak pernah sakit hati denganmu, wahai isiku. Engkaulah sebaik-baik perempuan yang pernah yang boleh aku gambarkan. Hanya sahaja aku memiliki harta yang buat aku gelisah. Aku pun tanya, mengapa gelisah? Bagilah harta itu kepada siapa yang memerlukan. Tak lama Talha pun menyeru, wahai budak, mana ya gulam ni makna pembantu ni. Nadil qaum, panggillah semua orang, lalu bagikan harta kepada mereka dengan sama rata. Selanjutnya aku bertanya kepada penjaga gudang, berapa banyak wang yang telah diberikan? Penjaga itu menjawab, 400,000 dinar. Ya Allah tuan-tuan, 400,000 ni sama dengan 4 juta tuan-tuan. Syirah alias banyak Maknanya Talha ni berniaga, dapat wang itu diberi kepada orang memerlukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasan Basri menuturkan pada satu hari Talha bin Ubaidillah menjual sebidang tanah miliknya dengan harga 700,000. Lalu sepanjang malam dia tak dapat tidur kerana takut harta itu akan menjadi satu beban baginya. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi lepas subuh, terus dipanggil adik-beradik, orang memerlukan, dibagi habis semua. Itu di Su'dah binti Auf, isteri kepada Talha bin Ubaidillah, berkata, satu hari Talha menyedekahkan wang sebanyak 100,000. 100,000 tu macam kita 1 juta lah. Izam makmur Ternyata niat mulia itu membuatnya tertahan dari pergi ke masjid, walaupun aku sudah membantunya mengumpulkan orang itu dalam 2 hujung bajunya. Dia membagi wang itu, bagi sampai tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, sampai habis semua sekali. Sampai waktu pergi ke masjid. Maknanya kalau bagi lepas subuh tu sampai ke zuhur, ditunggu orang datang. Dia sendiri yang bagi. Ingat tau, Nabi kita SAW punya ramai pembantu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan. Kata Imam Abdul Hayy Katani dalam buku beliau, Tartib Al-Idariyah, Nabi mempunyai pembantu yang ramai. Ada sukarelawan, ada orang yang ibu ayah yang hantar kepada Nabi untuk berkhidmat, macam Anas bin Malik itu. Tapi ada 2 benda yang Nabi takkan suruh orang melakukan bagi pihaknya. Yang pertama, iaitu mengambil air untuk tujuan beristinja dan juga taharah pada waktu malam untuk tahajud. Nabi tak suruh ambil. Nabi takkan gerakkan orang untuk pergi bangun, ambil air, tak ada. Nabi akan buat sendiri.
Walaupun pada waktu dahulu bayangkan nak pergi ambilnya, nak pergi ke telaganya, nak pergi ambil air tempat lainnya. Tapi Nabi takkan suruh orang. Yang kedua, dalam bab sedekah. Nabi takkan wakilkan siapa pun untuk memberi sedekah bagi pihaknya. Nabi SAW akan bagi sendiri. Masalah jual, masalah tak apa. Dah share pada teman dah. Ramai bagi komen-komen menarik. Terima kasih. Saya nak habis ni. Ni malam cuti ni sikit saja sudahlah. Jangan lupa tau. Esok pergi ke Buktik Telaga Biru. Kami ada buat year end sale. Dan pagi esok pun setiap pukul 10 saya ada tafsir tadbir. Satu program yang kami rangkakan, tafsir Al-Quran, tadbir hidup kita berpandu kepada Al-Quran. Kita baca ayat, macam mana amalannya dalam hidup kita. Macam mana kita implementkan ayat-ayat yang indah itu. Jangan setakat baca je. Kalau kita dah faham satu benda, bagaimana kita menjalankan perkara tersebut. Kita baca kisah sebagai contohnya kan. Ma dalahum ala mautihi ila dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Cerita tentang Nabi Sulaiman waktu baginda wafat. Semua jin yang sedang bekerja itu tak tahu beliau baginda telah wafat. Melainkan tongkat yang menahan dirinya itu dimakan anak-anak, maka jatuhlah Nabi yang mulia itu. Maka jin yang ada sedang membuat kota, bangunan yang indah yang diperintahkan, barulah sedar. Kalau mereka tahu perkara itu berlaku, tentu mereka tak akan tinggal dalam azab yang menghinakan itu. Ayat ini menceritakan kepada kita memang Nabi Sulaiman ditakuti oleh jin. Terima kasih Nur Ayub. Maka dalam hidup pun sebenarnya kita tak boleh lepas tangan dalam satu benda. Kena pantau, kena lihat. Kalau kita jadi doktor, jangan kita ada klinik lepas tangan kat orang. Kita pun tak tahu bagi betul ke ubatnya tidak. Kalau kita jadi engineer, tak boleh lepas pada engineer lain. Kena tengok. Kita kena pantau. Sebab Nabi Allah Sulaiman itu pun pantau kerja pembinaan. Sampai baginda wafat pun jin tak tahu baginda wafat. Melainkan tongkat yang megangnya itu dimakan anak, maka jatuhlah Nabi Sulaiman. Barulah mereka tahu Nabi Sulaiman telah wafat. Begitulah Quran nyatakan. Maka kita implement dalam hidup kita. Gitu. Baca kisah tentang Zulkarnain. Idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Zulkarnain bina tembok untuk menyelamatkan bangsa umatnya itu daripada diterjah, dianiaya oleh Ya'juj Ma'juj. Berkatalah pemimpin yang unggul dan terkemuka dan tawaduk ini, bahawa nanti bila tiba waktunya akan roboh juga bangunan ni. Menunjukkan kepada kita tak ada benda yang kekal. Kita tak boleh janji pada orang ni akan hidup. Ni kaca ni sebesar rumah awak 100 tahun tahan. Tak payah cakap macam tu lah. Cakap setakat ini rekod menunjukkan dia boleh tahan sekian lama. Tapi setiap benda akan hancur. Setiap benda akan berakhir. Itulah. Kita baca maka kita amalkan. Itu program tafsir tadbir yang kami kenalikan. Tafsir tadbir. Besok boleh ikut gambar mai tau. Besok kita tekan program ini terbuka kepada semua. Tafsir tadbir. Pukul 10 pagi. Join tafsir tadbir. Besok kita adakan. Baik tuan. Dan datanglah ke Telaga Biru. Kita ada program jualan langsung buku-buku ni. Majalah, buku sekolah, Quran dan sebagainya. Sampai hujung bulan ini. Ada berapa hari lagi? Lebih kurang 7 hari lagi. Ada tau. Datang ke Telaga Biru. Beli online pun boleh. Yang jauh-jauh boleh beli online. Terima kasih. Baik. Wafatnya Talha ini gugur dalam perang Jamal pada hari Khamis, tepatnya pada 10 Jumadah al-Akhirah tahun 36 Hijrah. Dan berkaitan perkara itu ada sejarawan mengatakan Marwah bin Hakam yang bunuhnya. Jenazah Talha dimakamkan di Basrah. Talha wafat pada usia 60 ataupun 62 ataupun 64. Yang kita belajar daripada Talha ni sifat kedermawanannya yang luar biasa. Terima kasih tafsir tadbir besok ya. Ustaz nulis jemput hadir tau dalam Zoom besok ya. Zoom, maafkan saya. Jadi wafatlah pribadi yang unggul ini, Talha bin Ubaidillah, yang merupakan perisai hidup untuk Rasulullah dalam perang Isya Ashura, dalam perang Uhud. Beliau tidak hadir dalam perang Badar kerana diperintahkan Nabi untuk pergi meninjau perkembangan perniagaan kafilah Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan. Maka beliau tak sempat turut serta dalam perang Badar kerana Badar itu jauh kedudukannya dari Madinah. Walau bagaimanapun menghilangkan keresahan dalam hati Talha, Nabi telah pun memperuntukkan satu bahagian daripada peruntukan tentera dalam perangan Badar itu, hasilnya untuk bagi pada Talha, bagi merawat dirinya yang rasa tertekan tak dapat hadir bersama-sama. Dalam perang Uhud pula, Talha telah menjadi perisai hidup untuk Rasulullah SAW, bertahankan baginda ketika dihujani dengan bagai senjata daripada musuh. Bahkan Talha telah pun berlawan dengan musuh sampai putus jari-jarinya.
Dan tadi kita dah kaitkan dengan kehidupan kita. Berkhidmatlah untuk agama Allah. Bersihkan masjid daripada kekotoran, bersihkan tandas masjid, tandas pejabat, bersihkan, kalau kita tengok sejadah masjid tu dah kepam, bawa alik basuh. Kalau R&R itu bagus lah orang Pahang. Saya nak menyuarakan sokongan dan gembira pada muslimat-muslimat Pahang. Dipanggil golongan apa dipanggil? Komuniti Telekong apa dipanggil? Orang Pahang ni hebat-hebat lah, baik-baik, bagus. Terima kasih orang Pahang. Di kabarnya mereka ni ada satu komuniti Telekong dalam Facebook itu. Kalau siapa lalu dekat mana R&R nampak Telekong tu kepam, pergi basuh. Nanti dia tolong update pula. Saya dah ambil Telekong dekat Cenor ni, bagi siapa yang lalu tolong. Oh tak apa. Nanti saya ganti untuk muslimat yang nak pakai. Tapi tak tahulah ni lepas PKP ni masing-masing dah buat Telekong sendiri kot. Tapi masih ada peluang untuk kita bersihkan tandas, R&R ke masjid ke pejabat, tak kisahlah. Kita tak mampu nak jadi macam Talha sampai putus jari menyembunyi Rasulullah ni. Kita jaga orang Islam. Orang Islam ni adalah kekasih Rasulullah SAW. Yang baik-baik ni semua kat masjid, kat surau bersihkan, supaya orang masuk masjid tu gembira dia, macam orang Jepun masuk ke mana tempat dia tengok ada air, orang pembersih dia kata kotor tu, dia nak make it dry, kering kering jadi begitu tuan-tuan ni mulai sekalian. Jadi kita ambil pedoman daripada kisah yang ada pada beliau ni, soalnya sangat banyak sedekahnya, bahkan jual tanah, dapat harga tanah itu bagi kat orang, bantu orang adik-beradik dan sebagainya, panggil mereka datang, malam tak boleh tidur kalau ada duit lebih kat rumah, bimbang nanti yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Gitulah dia. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Sekian tuan-tuan dapat kita belajar pada malam ni daripada kitab Majma'ul Ahbab. Kisah menarik, kisah para sahabat ini, ringkasan daripada Hidayatul Aulia. Jangan lupa ya, besok hadir bersama saya dalam program Tafsir Tadbir pukul 10 pagi. Ya. Dan bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, tolong hadir ke Telaga Biru. Kami sedang adakan program jualan buku hujung tahun, macam-macam buku sekolah ada, Quran, buku ni pun ada. Sila kekasihku yang kita sedang belajar dalam kuliah waktu malam. Ini buku hasil air tangan saya tuan-tuan. Buku ni saya ceritakan sikit kelebihan yang ada padanya. Memang buku sirah ada banyak dalam pasal, alhamdulillah ya. Terima kasih pada penulis sirah. Tapi kelebihan buku ni adalah dia ada QR code. QR code maknanya tuan-tuan bila buka muka itu ada huraian. Ya, Hanifah Kadi ada huraian-huraian yang saya sampaikan kuliah berkaitan dengan topik-topik itu. Dan buku ni tuan-tuan lihat bergambar. Bergambar, ada peta, nampak? Bagi kita faham betul-betul satu perkara yang berlaku. Ada kartun-kartun nak jadikan hidup watak-watak itu ya. Yang Mulia Raja Zain. Kalau ceritakan tentang perjanjian zalim terhadap keluarga Bani Hashim ni, makna apa yang mereka tulis dan gantung dalam Kaabah, nak memulaukan Nabi, kita gambarkan. Supaya anak-anak tengok pun ada mood lah untuk membaca. Ada diagram ni kalau cerita tentang perang Badar pada muka 23 ni, ada tunjukkan macam mana tentera-tentera Islam bergerak di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Nampak? Ada lukisannya. InsyaAllah sangat menarik Perang Uhud macam mana berlaku. Ya. Alhamdulillah, buku ni telah pun kami siapkan dalam masa lebih setahun. Mudah-mudahan menepati kehendak tuan-tuan, Pok Dian. Jadi kalau baca sirah ni satu agenda penting, rukun penting dalam meraih keridhaan Allah dan kebahagiaan berumah tangga. Rohani Adam dapatkan buku ni semudah. Order dekat www.telagabiru.com.my. Datang ke Telaga Biru. Ada banyak buku yang sedang dibuat jualan hujung tahun. Buku sekolah untuk anak kita, Quran untuk ibu ayah kita, Quran yang besar yang ada stand. Jadi alhamdulillah macam-macam buku yang ada. Dan juga buku-buku yang bersifat rujukan, ensiklopedia adab ada, ensiklopedia mana setahun ada, ensiklopedia solat ada. Dapatkan daripada Telegram.com. Terima kasih Ustaz nulis. Bagi tuan-tuan juga saya galakkan masuki kumpulan Telegram kita, sahabat Ustaz Zahazan, kerana ada banyak doa dan nota yang dikumpulkan kat situ. Ramai menulis, Ustaz nulis utamanya. Terima kasih. Jadi hadir dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Berapa Isma?
kasihku untuk hadiah tak sabar nak baca. Terima kasih Razulbi, Muhammad Sharif, Alhamdulillah semua. Baik, terima kasih semua. Jumpa lagi pada malam esok insya-Allah. Lagi satu ni ada produk yang berasaskan Habatus Sauda, namanya Birkah Habatus Sauda. Dapatkan daripada Zahazan Travel Zunia Zubi. Ni ramai yang telah guna kan tahu, ramai dapat manfaat alhamdulillah. Yang tak boleh tidur malam, sedang tidur malam surai yang menyusukan anak dapat tambah susunya alhamdulillah. Yang migrain alhamdulillah dapat rawat migrainnya, alhamdulillah syukur. Yang rambutnya gugur, perempuan cukup bimbang rambut gugur Ni adalah Habatus Sauda jenama Birkah daripada Zahazan Travel. Kalau tuan-tuan dapati kuliah ni manfaat, sokonglah kami di Zahazan Travel, orderlah saya online. Kalau tuan-tuan masuk sebagai on pay dalam dropshipper, tuan-tuan introduce pada tuan-tuan dapat sagu hatinya, dapat jualahnya, dapat apa dipanggil, dapat dia punya commissionnya. Memang masuk on pay sahabat Ustaz Zahazan, on pay Zahazan Travel. Terima kasih Cik Rohaya. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ridina wa ridha anna wa atina minka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak sama ni ensiklopedia Sirah Kasihku beza daripada buku Kenali Rasul Kita. Kerana Kenali Rasul Kita itu merupakan hadis-hadis berkaitan tazkirah Nabi SAW. Yang ni adalah kisah sejarah Nabi daripada awal hingga akhir. Yang Kenali Rasul Kita tu merupakan amalan-amalan Nabi. Bagaimana Nabi gosok gigi, bagaimana Nabi berbual, apa lawak jenaka Nabi SAW contohnya. Yang ni bukan, ini sirah, ini merupakan sejarah Nabi kita SAW. Itu bezanya. Boleh dapatkan daripada www.takbiru.com.my. Apa lagi soalan tadi saya terlepas. Ni Habatus Sauda pun boleh dapat daripada Zahazan Travel. Nanti saya masukkan. Ataupun pegawai saya Rusiti telah masukkan tempat macam mana nak beli ni. Okay, terima kasih Hujah Jannati. Masya-Allah sedapnya nama Hujah Jannati. Izzah Makmur, terima kasih semua. Jumpa lagi besok insya-Allah. Yang ni buku baru Ustaz Nulis Terima kasih Ustaz Nulis Jangan lupa masuk sahabat Ustaz Zahazan di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Nanti saya uploadkan Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Suri, terima kasih. Kenang daku dalam doamu. Kenang saya dalam tahajud tuan-tuan, dalam bacaan Quran tuan-tuan, doa tuan-tuan ketika sujud. Usuf Hilman, terima kasih. Jumpa esok bagi yang berkesempatan dalam tafsir tadbir. Program esok percuma. Hadirlah dalam tafsir tadbir dalam Zoom online pukul 10 pagi esok. Dah masuk Telegram. Terima kasih Nafi. Terima kasih Wan Hamdan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Usuf Hilman. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tak sempat nak sebut nama semua. Terima kasih yang kirim star pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gai Nafi.